Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ila qiyamis sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير اللهم آمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita bertemu sekali pada malam ini dalam ayat surah dan larangan, insya-Allah. Kita nak nyambung melihat kepada surah dan juga larangan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dan malam ini kita nak mula dengan membaca ayat yang ke-254 insya-Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, sebarkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum tibanya hari kiamat, yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada kawan teman yang memberi manfaat, serta tidak ada pula pertolongan syafaat. Dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. Baik. Kita masuki juzuk yang ke-3 pada malam ini, dan ini halaman awal pada juzuk yang ke-3, bermula daripada ayat ini dan hingga beberapa halaman ke depan. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 halaman Allah akan bercakap tentang infak. 5 halaman ke depan ni Allah akan bercakap tentang infak, dan nanti akan ada diselitkan satu perkara di tengah itu. Jadi kita akan lihat tentang kisah Uzair dan juga Ibrahim yang minta ataupun yang bertanya bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Kemudian sambung balik cerita tentang infak hinggalah ayat 274. So, lebih kurang 20 ayat yang nanti bercerita tentang infak. Setelah daripada itu akan cerita tentang riba, lepas pada itu bercerita tentang hutang, dan setelah itu adalah tentang pegangan prinsip orang beriman yang Allah letakkan pada halaman yang terakhir surah Al-Baqarah nanti. Baik, maka beberapa ayat ini, so kita nak baca beberapanya lah nanti. Kita nak ambil poin-poin daripadanya, kerana semuanya bercerita dalam satu topik yang sama, iaitu tentang infak. Kita nak melihat dulu pada ayat yang ke 254 ini. Baik,
Sebelum itu umumnya kalau kita lihat cerita tentang infak adalah di antara cerita yang banyak yang Allah bawakan dalam surah Al-Baqarah. Dan surah Al-Baqarah mengikut terutama mushaf dia adalah surah yang awal. Kiranya kalau orang baca Quran dia akan lalu tentang ini dulu. Dan inilah salah satu daripada beberapa perkara yang menjadi tunjang utama dalam agama. Allah simpulkan pada awal surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 tu, kan Allah mula dengan allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah mula dengan beriman kepada yang ghaib, kemudian solat, dan setelah itu adalah terus infak. Sebelum Allah sebut tentang perkara yang lain di bawah itu. Maka infak di antara tunjang utama dalam agama. Dan kalau boleh kita nak simpulkan tentang infak ini, kan, peperangan dan juga infak, kedua-duanya ada persamaan. Apakah persamaannya? Apakah persamaan di antara peperangan dan juga infak? Pengorbanan, Ustaz. Pengorbanan. Baik. Lagi? Kedua-dua perlu kepada pengorbanan. Nak berperang, pengorbanan. Infak, pengorbanan. Sedekah, ada dua emosi. Harta. Sedekah tenaga dan sedekah harta, sedekah Kehilangan harta, kekurangan harta. Kekurangan harta. Okey, harta kurang, perang. Perang kalau kata dia pergi diri dia, mungkin harta dia tak berkurang mungkin. Cikgu ni kata kena redha. Okey. Perang dan infak dua-dua kena redha. Betul, redha dengan ikhlas. Baik. Iman kena ekstra kuat. Iman kena ekstra kuat. Baik. So, dia cerita tentang pengorbanan, dia cerita tentang iman, bercerita tentang redha dan ikhlas. Kenapa? Kerana nanti secara fizikalnya tadi disebutkan akan berkurang, apa yang ada akan berkurang, sama ada tenaga akan berkurang, harta akan berkurang, ataupun mungkin saja anggota badan berkurang ataupun hilang terus. Itu secara fizikalnya, yang itu dia bahagikan kepada dua. Niat kena betul, bukan untuk menunjuk. Baik. Niat, tujuan. Baik. Masya Allah. Ada lagi? sabar, Ustaz. Sabar. Sabar. Kena. Okey. Lagi? Perang dan infak. Yang banyaknya pada bahagian mana ni? Pada bahagian dalaman ke pada bahagian zahir, fizikal, luaran? Zahir, mental dan fizikal, Ustaz. Dua-dua, Ustaz. Tapi setakat ni nampak macam bahagian yang spiritualnya yang lagi banyak banding yang fizikal. Kekuatan tu kena ada, Ustaz. Yalah, so apa lagi persamaannya? Ketakwaan. Takwa, ketakwaan. Masuk lagi bahagian spiritual. Dua. Ustaz nak fizikal Tak, bukan saya nak fizikal, saya nak bertanya nampaknya macam begini kan. So ada ke lagi poin yang fizikal? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, tak adalah. Baik, mungkin kalau kita letak pun beberapa lah kan. Kalau nak kata sakit, untuk fizikal lah, untuk peperangan ada, untuk infak tak ada. Infak yang sakit itu bukannya fizikal, dalaman yang terasa kan, bila nak bagi itu. Okay. So nampak bahagian fizikalnya itu lebih kurang, lebih sedikit berbanding dengan spiritual. So aktiviti fizikal sebenarnya perlukan kekuatan daripada sudut spiritual.
Dia perlu kekuatan spiritual, kan? Itu peperangan dan juga infak, dia hanya untuk pemberani, dia hanya untuk orang yang berani je. Orang yang takut-takut tak ada, orang yang takut sakit, orang yang takut miskin tak ada. Dia takkan boleh nak lakukan, kerana dia adalah perjuangan spiritual yang lebih dahulu sebelum perjuangan fizikal. Okay. So itu poin yang kita dapat pun, bahagian spiritual itu yang banyak. Dan sebab itu ciri orang bertakwa, dia bermula dengan apa? Beriman dengan yang gaib dulu. So ini gaib adalah bahagian spiritual sepenuhnya. Setelah itu apa dia? Kalau ikut dalam surah Al-Baqarah, dia ada wa yuqimuna Solat. salat. Solat adalah aktiviti apa? Fizikal Oh, dan juga aktiviti laman. Spiritual. spiritual. Okey. Setelah itu adanya kalau ikut dalam ayat itu dia ada Infak. infak. Setelah itu Allah sebutkan dia ada aktiviti spiritual dan juga fizikal dan juga spiritual. Dan ini adalah tentang diri, ini adalah towards orang lain. Tapi dia bermula di mana? Di sini. So dalaman ini nanti kemudian Allah suruh kuatkan diri kita dulu sendiri sebelum nanti kita boleh nak mula berkhidmat dan juga memberi kepada orang lain. Kena bagi settle diri dulu. Kan, sebab itu dalam surah 66 ayat 6 Allah kata apa? Wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu peliharalah. Apa dia Allah suruh? Siapa yang Allah suruh pelihara? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu. So dia akan bermula dengan diri. Api. Sebab kalau kata bahagian diri itu tak selesai, macam mana dia nak memberi kepada orang lain? Dia tak boleh nak beri kepada orang lain. So bahagian diri itu yang nak kena kuatkan dulu, nak kena ada pertahanan dulu, barulah lepas tu bila dia dengan orang lain dia akan lebih mudah nak memberi, nak berurusan. Sebab bila berurusan dengan orang ni tahu dah kan akan adalah apa, sakit hatinya tu, terasa hatinya, kecil hatinya, macam-macam lah kan. Semua itu nanti adalah masalah yang kita hadapi dengan orang lain. Bila berurusan dengan orang lain, dia masalah berkaitan dengan fizikal ke spiritual, dalaman ke luaran? Dalaman. Bahagian dalaman kan. Kita terasa hati, kecil hati, sakit hati, semuanya adalah dalaman. Sebab itu Allah kuatkan dengan gaib dulu. Yu'minuna bil gaib dulu, dalaman dulu, ini dulu yang Allah fokuskan, spiritual dulu. Kemudian kuatkan diri sendiri dulu, kemudian dia akan pergi kepada orang lain. Dan itu adalah prosesnya. Boleh tak kita hanya sampai dekat sini je? Sampai diri sahaja. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Dia mesti sampai ke hujung ini. Hingga sampai ada benefit kepada orang lain. Baru lengkap proses itu. So ayat itu Allah letakkan satu, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian baru Allah masuk yang lain. Kan? Ayat lepas ni apa? Apa dia? Wallazina Allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Baik. Lepas tu baru masuk tentang beriman kepada Akhiratihum Al-Quran, kepada kitab yang turun kepada Nabi dan juga kitab-kitab yang sebelum itu. So, Quran pun diletakkan selepas daripada itu kerana nanti Quran dia akan bagi tahu apa dia yang nak kena buat dan apa dia yang tak boleh buat. Quran akan bagi tahu itu dulu. So, ini persediaan diri dulu kena bersedia. Sebab itu dalam kata-kata sahabat menyebutkan al-iman qabla al-Quran. Iman dulu sebelum Quran. Kerana bila
Iman tu adalah kita mempersiapkan diri kita, macam kita siapkan tapak untuk nanti nak datang. So tapak kena settle dulu. Kalau tapak tu tak disediakan, foundation tu tak disiapkan, dan maka nanti bila nak naikkan bangunan, dia mula-mula akan okey, tapi lepas tu dia akan apa? Dia akan mula goyang. Dan lepas itu dia runtuh, dan bila runtuh dia akan rosak semua sampai ke bawah. So iman adalah foundation dia yang asasnya Allah siapkan dulu, suruh siapkan dulu, sebab nanti kan, bila nak masuk ke depan bahagian Quran nanti akan banyak perkara yang perlu nanti diberi perhatian. So Allah suruh siapkan ini dulu, dan Allah kata diri beri perhatian dulu, dan nanti akan ada untuk orang lain juga yang perlu kita lakukan. Baik. Maka sebab itu dalam Al-Quran kita akan banyak berjumpa tentang wahai orang-orang yang beriman. Allah suruh kepada orang yang beriman. Ini tentang nak menguatkan spiritual yang telah Allah bina di awal mula-mula dahulu, dan ini adalah proses untuk terus nak mengekalkan kita kata kekuatan iman itu. Sini Allah sebutkan anfiqu mimma razaqnakum, sebarkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu. Dalam kebanyakan ayat dalam Al-Quran bila bercerita tentang infak, ayatnya bunyi lebih kurang sama pada arahan itu. Potongan ini kita akan jumpa lebih kurang sama. Apa dia? Infaklah sebahagian dari apa yang kami telah rezekikan kepada kamu. Selalunya macam tu. Allah akan suruh infak dan Allah gandingkan, sebab Allah nak ingatkan yang disuruh infak itu adalah datang daripada Allah. Rezekinya itu bukannya dia itu sendiri-sendiri je kita dapat, ataupun dia hasil sepenuhnya daripada usaha yang kita lakukan. Usaha adalah asbab, tetapi yang memberi itu adalah Allah Azza wa Jalla. So bila suruhan nak berinfak, Allah ingatkan balik dia datang daripada siapa. Dia datang daripada Allah, dan Allah suruh infakkan perkara itu kerana Allah nak beritahu dia yang bagi, dia yang suruh keluarkan. So untuk dia bagi balik ataupun ganti balik, itu adalah perkara yang mampu untuk dilakukan. Yang berbezanya adalah nanti pada apa yang dihighlightkan di belakang tu. Highlightkan dalam beberapa ayat akan highlightkan tentang kepada siapa, di-highlightkan apa yang nak diinfakkan. Juga bila dah sampai bahagian yang belakang-belakang ni, awal Al-Baqarah dulu, kita dah lalu beberapa ayat yang cerita tentang infak, betul tak? Dan ketika itu yang di-highlightkan adalah nak infak kepada siapa dan apa. Infak apa dan kepada, dua tu yang di-highlightkan. Bila sampai ke bahagian dah hujung-hujung Al-Baqarah ni, Allah dah tak highlightkan sangat tentang siapa yang nak diberi, kepada siapa yang nak diberikan itu ataupun apa. Tapi ini adalah bahagian yang sedang Allah nak bantu untuk memudahkan kita terus bagi infak. Sebab itu kat belakang ni akan Allah sebut tentang infak sebelum nanti tiba hari sekian-sekian, infak nanti akan digandakan sekian-sekian. Sebab suruhan berinfak itu berada di depan. So bila kalau kita lihat perjalanannya sampai je suruhan infak, sepatutnya orang akan mula berinfak. Kan? Orang akan mula berinfak. Tapi orang mungkin tahu, mungkin tak tahu. Mungkin nampak, mungkin tak nampak kebaikannya. Maka orang buat, dan bila mula-mula buat orang akan rasa okey. Tapi bila nak buat dalam tempoh yang panjang, maksudnya nak istiqamah, dia akan mencabar. Maka bila dah start ada cabaran macam aku duk bagi je ni, macam dia macam tu juga. Aku duk bagi je ni, sampai bila? Aku bagi je ni, aku dapat apa? Kan? Dia akan mula timbul. Bukanlah kerana kita jahat, bukanlah, tapi kerana bisikan yang datang daripada syaitan. Kadang kita okey je, tapi sebab syaitan tu dia membisikkan kau, kan? Kau tengok kau bagi kan, sampai bila kau nak bagi ni? Berapa banyak lagi yang kau nak bagi? Kau dah bagi banyak dah, so kurangkan sikit amount tu. Kan? Bisikan-bisikan tu datang. So sebab itu bila dah lepas lama sikit, Allah balik-balik cerita pasal infak. Sedangkan boleh je semua ini digabungkan dengan cerita kat depan tu. Tapi Allah letakkan di belakang
Sebab Allah nak suruh buat dulu. Buat, lepas tu nanti akan ada cabaran dalam diri kita personal, dalam nak istiqamah, melakukan kebaikan, waktu tu datang ayat. Nak beri motivasi dan juga galakan, nak renew balik. Allah kata, infaklah sebab nanti akan dapat ini. Infaklah sebelum nanti tibanya hari ini. So kita pun okey. Kita pun okey, aku kena terus infak. Aku kena terus infak. Maka sebab itu bermula pada ayat ini dan ke depan, infak Allah akan banyak cerita tentang benefit yang akan diperolehi oleh orang yang berinfak. Di sini Allah sebutkan min qabli, sebelum tibanya hari yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada kawan teman yang memberi manfaat. Pertama, la bay'un fihi, Allah sebutkan tidak ada jual beli padanya. Jual beli apa? Berjual beli apa dia? Bisnes Bisnes. Bisnes apa lagi? Apa kaitannya dengan infak? Ada jual beli padanya. Adakah bisnes orang yang meniaga tu dia jual gajus contohnya, dia pun okey saya bagi extra lah. Dia dah timbang dia bagi extra. Tak ada lagi nak Tak, maksudnya kita sedekahkan harta kita, Allah bagi kita peluang. Allah bagi kita ganjaran lah Ustaz. Macam tu lah. So Dia masih tak ada perniagaan peluang lagi lah masa tu. tak ada peluang nak berjual beli lagi. Right. So tak ada peluang Di nak dunia masa di dunia sajalah kita Boleh buat buat tu. benda tu. Di akhirat tak boleh dah. okey. Kenapa Allah gunakan bay'un, jual beli? Kan? Sip ni. Kenapa dia tak pakai tijarah? Oh, kenapa tak pakai tijarah? Aku baru belajar tadi. Kenapa tak pakai tijarah? Kan? Kenapa pakai bay'un? Masya-Allah. Ustaz, masa kita infak itu kita sebenarnya berjual pada Allah. Betul. Bila Allah sebut yang tentang beli. infak, kita akan nampak dia sebagai apa? One way. Betul tak? One way je. Saya bagi dia, saya tak dapat apa-apa. So Allah nak bagi kita kat Allah sini. bayar 77 kali ganda banyak. Infak sebenarnya dia adalah bay'un, dia adalah jual beli. Kita sedang bagi duit untuk membeli. Tapi Keuntungan di akhirat. hasil apa yang dibeli itu, apa yang kita beli, apa yang kita akan dapat, itu kita tak nampak. So fizikalnya dia macam one way sahaja, kita bagi duit dan tak dapat apa-apa. Tetapi Allah nak bagi tahu infak dia adalah bay'un. Dia adalah satu bentuk jual beli. So kalau sebut jual beli, mestilah apa? Pasti tak akan dapat. Kalau sebut jual beli, mesti ada barang, mesti ada barang, mesti ada duit. So apa yang kita bagi tu mesti tak akan dapat barangnya. Pastilah akan dapat. So Allah nak beritahu apa je, berapa banyak yang keluar, nanti kita akan dapat balik barang dia tu. So jangan risau. Tu yang pertama. Yang kedua, dalam jual beli dia pasti akan ada untung rugi. Dia akan ada untung rugi. Dan pada zahirnya bila kita keluarkan duit dan kita tak nampak apa-apa in return, kita akan nampak itu sebagai satu perniagaan yang rugi. So Allah nak beritahu dia adalah satu bentuk perniagaan yang pasti kita akan dapat sesuatu daripadanya. Dan Allah sebutkan ini adalah sesuatu perniagaan yang kita berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Itu Allah sebutkan pada surah yang ke-9 ayat yang ke-111. Kita nak baca ke saya bacakan je? Ayatnya panjang juga. Surah 9 ayat 111, kita dah pernah lihat pada ayat ini sebelum ini. Pada halaman 204. Baik, kita baca. Sebab apa kita baca? Sebab Haji Yaya ada. Yaya masih ada ke? Amboi. Masih ada. Bagi Nak nampak Haji Yaya nak baca sekali bukan senang. Bila Haji Yaya ada, kita kena guna habis-habisan.
Sebab bila time Haji Yahya tak ada, saya baca, saya Dia jual saya beli baca dan saya terngiang-ngiang suara Haji Yahya. I on Kan? with Allah aja. Sebenarnya bukan saya buat cerita, memang kalau kedai-kedai kita, kalau saya baca kisah seorang memang rasa macam Haji, dengar suara dia yang baca. Baik, kita baca ayat 111 pada halaman ke-204. Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. Terjemahan. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah. Maka di antara mereka ada yang membunuh dan terbunuh. Balasan syurga yang demikian ialah sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil serta Al-Quran. Dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan, jual belinya itu. Dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu ialah kemenangan yang besar. Baik. Maka inilah jual belinya. Jual beli dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah kata fastabshiru. Bergembiralah. So kalau bergembira maknanya untung ke tak untung? Untung. Sudah tentulah untung. Allah kata al-fawz, kejayaan, al-azim, yang agung, yang sangat-sangat besar. Allah membeli apa? Diri dan juga harta. Dan perkara ini dia bukan satu perkara yang baru. Kerana Allah sebutkan wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Ialah satu janji yang benar dalam Taurat, Injil dan juga Quran. Maka umat terdahulu juga mereka ada amalan infak dalam syariat mereka. Ada juga amalan infak. Sebab itu dia salah satu tunjang besar dalam agama. Dan inilah di hari yang Allah sebutkan la bay'un, hari yang tidak ada perniagaan padanya. Perniagaan apa? Jual beli apa? Maaf. Jual beli apa? Jual beli dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah tak sebutkan tijarah di sini? Kerana tijarah terjemahannya ialah perniagaan. Baik, dan perniagaan pertama ia adalah satu yang lebih luas kan, kerana ada orang yang bentuk perniagaannya itu adalah barang yang dijual beli dan fizikal barang. Ada orang yang bentuk perniagaannya itu adalah bukan barang, contoh konsultan kan, ataupun apa,
training. So yang dijual itu adalah bukan barang yang Servis. nampak lah, servis. So besar perniagaan itu, tapi Allah nak khususkan adalah tentang jual beli. Kenapa? Kerana bila berinfak, dia adalah physical duit yang kita keluarkan. So dia masuk lebih dekat maknanya dengan jual beli. Dakwah lah Ustaz, berdakwah. Ustaz, Dakwah. Ustaz, Ya saya. boleh tanya tak? Silakan. Okey, satu. Oh, Perbezaan satu. Tu banyak soalan tu kalau satu tu. maknanya tak, kadang-kadang Allah menggunakan qardun dalam macam kata dalam ayat Taghabun ataupun dalam ayat Muzammil Muzammil tu dia kata qardun hasanah. Apa beza bila Allah suruh kita berikan qardun daripada dengan bai'un? Lagi satu yang tadi punya ayat tadi kan yang Ustaz refer yang pada taubah tu. Dekat situ ishtara, dekat sini bai'un. Kalau kita tengok dalam ordinary one ada perbezaan. Satu membeli, satu menjual. Jadi mengapa dekat sini bai'un dengan kat sana ishtara? Baik. Jazakillahu khairan atas soalan. Surah Jemaah pun dia ada dua guna, satu bai'un, satu tijarah. Betul tak Ustaz? Betul? Yang ayat satu yang suruh semai Jumaat tu dia guna bai'un, lepas tu yang ayat last tu dia guna tijarah. Betul. Ayat atas tu wazarul bai', bawah tu al-lahwi, at-tijarah dan juga lahwun. Baik. Sebab itu ada dua perniagaan Ustaz. Satu orang berniaga dia barang betul. Satu lagi tu nasihat Allah. Berjual beli dari Allah. Itu yang dia guna dua kot. Rasa saya lah. Ni Ustaz dah terang, anda tahu. Nak bagi tahu Yang tu. dalam surah Jumaah. Yang dalam surah Jumaah tu. Okey, Dia baik. kata berniaga tu lebih baik kan. Apa ni dia kata jual beli dengan Allah lebih baik daripada dia orang pergi tinggalkan Nabi pergi membeli barang-barang. So tijarah di situ umum lah. Kan dia bagi perniagaan, so macam-macam benda yang ada. Okey. Ishtara, kenapa Allah guna ishtara pada surah yang ke-9 ayat 111 itu? Kerana di situ ishtara lebih tepat maknanya adalah membeli. So innallaha ishtara, sesungguhnya Allah membeli. So digunakanlah perkataan ishtara. So dia adalah perbuatan membeli sahaja. Adapun baik dia adalah jual beli. So jual beli baik itu lebih besar, ishtara dia satu je bahagian. Satu beli, satu lagi namanya ialah jual. So Allah gunakan ishtara sebab perbuatan Allah nak membeli. Baik, itu yang pertama. Dalam ayat yang lain, Allah ada gunakan perkataannya qardun ataupun qardan. Apa dimaksudkan dengan qardun ataupun qardan ini? Terjemahan letakkannya sebagai pinjaman. Sebagai pinjaman. Okey. Pada ayat ini, Allah letakkan sebagai bay'un, dan pada ayat yang lain, Allah letakkannya sebagai qardun. Ada sekali kali pertama kita akan jumpa perkataan qardun ini pada ayat sebelum ini, kita dah lalu pada ayat yang ke-200, baru je kita lalu saya rasa. Ayat 245, kita dah lalu perkataan qardan hasanan, iaitu pinjaman yang baik. So okay. Allah menyebutkan kali pertama perkataan qardun itu pada ayat 245, dan selepas ini kita akan jumpa lagi beberapa kali perkataan qardun ini digunakan selepas daripada cerita tentang infak ini. Baik. Kenapa Allah gunakan pinjaman pada ayat yang lain? Kan kerana Allah nak menggalakkan kepada infak itu. Hingga kalau Allah kata infaklah apa yang kami rezekikan. So orang rasa macam saya yang kerja, penat lelah saya, ini saya punya. Kan dia mungkin susah sikit nak delete, itu adalah rezeki daripada Allah.
Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana dia usaha lalu dia dapat. So dia rasa dia dapat itu adalah kerana usaha dia. Berbeza dengan orang yang dia dapat tanpa disangka. So itu dia akan kata, oh itu adalah rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah tukarlah perkataan itu dengan gunakan makna pinjaman. So kalau kata tak boleh nak infak, sebab tak boleh nak rasa apa yang kita ada itu adalah datang daripada Allah. Maka kalau kata tak apalah, bagilah aku pinjam. Bagi dari sini bagi aku pinjam. Right. Dan kalau kita nak pada perkataan qardun ini, sebentar. Bukan aku beli ya, lafaz dia. Lafaz Allah bukan aku beli. Aku pinjam. Pinjam. Nanti So, aku pulang balik. bila sebut pinjam, dia bunyinya macam, sebenarnya bunyinya macam lebih pedih sebenarnya. Kalau Kan? kita istilahkan kita bayar hutang kepada Allah. Dia bila sebut Kita yang pinjam, pinjam dekat kita yang bagi ke Allah untuk dipinjamkan. Yalah, kita yang pinjam dekat Allah. Kita kena bayar balik kat Allah. Macam itulah maksudnya. Bukannya Allah. Bukannya Allah. Sekarang ni dia punya dalam konteks yang tadi kan, Ashtaro tadi kan, beli. Allah beli daripada kita lah sebenarnya. Beli. Sekarang ni kita lihat sangat nak keluarkan duit tu sebab sayang. Allah kata minta saya pinjam lah. Macam tu lah lebih kurang. Nanti saya bayarlah balik. Maksud dia. Kalau dia pinjam ni, you kena bayar balik. Maknanya, bila kita dengar macam tu, kita tak terasa lah hilangnya benda tu. Kan orang kalau pinjam dengan kita rasa kita boleh bagi lah kan kalau orang nak pinjam kan macam tu kan. Yeah. Sebab kita tahu dia garanti akan bayar balik. Macam tu lah. betul. Rasa Betul. That is the analogy lah. Betul. Sangat cantik. Zakirullah Januria. Cikgunya lagi faham. Faham. Sebab itu saya sebutkan tadi, bila Allah gunakan perkataan pinjaman, dia sebenarnya satu yang lebih pedih. Kan? Dia macam seorang, dia macam mak ayah cakap ke anak. Kan? Dah tahu mak ayah dia tak ada duit kan. Anak tak nak bagi. So mak ayah kata tak apalah, tak nak bagi, tak apalah, bagilah mak pinjam. Pedih tak dengar macam tu? Pedih lah. Mak pinjam duit ke anak. Pedih lah bunyi dia tu kan. Patutnya anak bagilah dekat mak ayah tu sebab dah macam-macam dah mak ayah tu buat dan lagi pula mak ayah tu memerlukan. So bagilah. So bila mak ayah kata nak pinjam duit boleh tak? Oh bunyinya tu bunyi yang lebih pedih. Maka begitu yang Allah nak sampaikan pada kita. Sampai Allah datang nak meminjam daripada kita sedangkan tak patut pun itu. Memang patut bukan kita punya pun lah kan. Tapi nak bagi tahu betapa Allah nak suruh sangat kita ini berinfak kerana dia adalah kebaikan yang kalau Allah zahirkan pada kita kan, kita sekarang ini juga akan sanggup bagi semua yang kita ada lah. Ya, sebab itu tapi Allah tak zahir, Allah tak bagi tahu semua ganjarannya ya, dan Allah tak zahirkan, tapi Allah cuma nak galakkan sangat-sangat supaya kita tak terlepas ganjaran tersebut yang disembunyikan daripada kita. Baik. Dan perkataan qard digunakan di sini antaranya ialah kenapa, kerana perkataan kalau kita di sini al-qirad, di sini al-qiradu ialah pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh bahagian dengan memperoleh bahagian laba. Kenapa Ustaz buka di sini Munawir ni untuk qardan? Ya betul, untuk qardan. Kan saya kata saya masih lagi guna kamus. Saya suka guna kamus. Sebab kamu dia akan bantu kita bagi maklumat yang banyak. Ada qardan tu tak ada Ustaz? Ada qardan lah ni daripada ru'ah yang sama. Al-qirad. Ini perkataan asal ni qaf ra dad, sini qarada. Yaqridu qardan, sini qardan. So ini semua makna dia. Pinjam ini. Dan salah satu ialah bagi modal untuk berdagang dengan memperoleh bahagian laba. Maksudnya apa?
maksudnya bila sebut tentang qirat, dia bukanlah macam pinjaman yang kosong-kosong. Bukan pinjam macam, minta sikit aku tak ada duit nak beli barang. So kalau orang pinjam sebab tak ada duit nak beli barang, nak beli makan, kita tahu dia akan bayar balik, tapi dia akan bayar balik dengan apa? Nilai yang sama. Nilai yang sama lah, amount yang sama. Tapi bila sebut qirat ataupun qardan, dia adalah pinjam, tapi dah tahu dah, dia mesti akan bagi balik ekstra dengan ada profit sekali. So dia bukanlah macam investment, tetapi dia pinjam tapi dia akan dapat lebih daripada apa yang diberikan. Sebab itu Allah gunakan perkataan qardun untuk nak mengajak kepada berinfak juga. Banyak Ya, kalimah. Ustaz, saya rasa macam saya setuju juga, macam Allah tempelak bila dia gunakan kardun. For that reason, saya rasa bila dia address kepada ya ayyuhallazina amanu, dia tak pakai perkataan kardun sebab orang tu dah beriman, iman dia dah teguh. Tapi kalau dia address kepada yang bukan amanu ataupun mukmin, dia akan guna kardun sebab kardun tu macam engkau bukan keluar sebarang-barang je, kau pinjam mesti aku bayar balik, kan? Jadi mungkinlah tak ada masa nak tengok. Mungkin kita kena tengok bila Allah gunakan bai'un ataupun ishtara, dia gunakan dengan orang yang dah ada iman, allazi ya ayyuhallazina amanu. Tapi kalau macam dua ayat yang dua surah yang saya tengok daripada Qardun setakat ni lah, dia tidak address kepada ya ayyuhallazina amanu. Dia kepada general. Jadi untuk general, untuk nak orang beriman ni dia sebut sikit je dia dah terasa kan. Tapi kalau orang yang biasa-biasa ni mungkin dia nak kena ada security lah kot. Saya pun tak tahulah kot. Tapi Masya saya Allah. nak tengok juga kardun saya Betul nanti. Kak Nya tengok ayat 245 tu. Dia nampak laba tu baru dia Itulah kan. Jadi orang yang biasa-biasa mesti dia nak kena laba. Ada benda bila kita pinjam kita mesti ada bagi lebih sikit lah kan. Mungkinlah tu. Tapi kalau ya ayyuhallazina amanu, dia dah memang dah beriman. Nanti cakap engkau jual beli pun dia dah okey dah. Betul Kak Nya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sebab itu perbezaan penggunaan pada audiens yang sedang bercakap dengannya. Kan kalau lihat buy-on dia adalah jual beli, dan sebenarnya jual beli itu kita keluarkan duit dan kita dapat sesuatu yang equal lah kan dengan duit yang Kadang kita rugi juga kan. Dan kadang-kadang akan rugi jugalah. Ada yang rugi juga. Tapi pinjaman kita tak rugi kan. Tapi pinjaman ni kalau sebut tentang investment kan, kalau sebut tentang investment dia akan ada risiko untung rugi. Sebab itu Allah tak guna. Tapi pinjaman kepada orang yang kita pinjam ialah Allah. Allah tidak pernah memungkir janji. Jadi dia macam kita bukan cakap berinteraksi dengan manusia, kita berinteraksi dengan Allah yang maha adil dan tidak memungkir janji. Jadi that's the reason why Allah kata kau beri pinjaman kepadaku. Siapa lagi orang yang the most trusted thing tu. Betul. Sebab itu Allah tak gunakan perkataan investment, Allah gunakan perkataan pinjaman. Betul. Sebab kalau perkataan pelaburan dia ada perkataan yang lain lah. Adalah macam lebih kurang yang sama yang digunakan, tapi tak digunakan pada ayat yang bercerita tentang infak kan. Perkataannya adalah al-istithmar. Al-istithmar ini kalau dalam bahasa Arab dia adalah investment. Istithmar, investment. So sebab itu Allah gunakan perkataan qard kerana ia adalah satu perkataan yang telah difahami dalam masyarakat Arab ketika itu. Dia adalah bentuk pinjaman yang digunakan sebagai modal perniagaan dan nanti orang itu akan dapat diberikan sekali dengan keuntungan.
Pinjam plus lebih itu bukan riba ke? Lebih itu, yang lebih itu dia jadi riba bila pinjaman itu telah disyaratkan daripada awal, kan? Dia Ya. kena bayar lebih sesia. Aku bagi kau ni, kau kena bagi aku ni. Tapi kalau dia adalah sesuatu yang tidak diminta, orang nak pinjam kita bagi, dan orang yang bayar tu dia nak bayar ekstra. So itu tak masuk pada bahagian riba. Dan orang yang bagi pun dia tak ada niat, dan dia tak pun nak mengharapkan yang demikian. Baik. So sebab itu Allah gunakan perkataan qard berbanding dengan perkataan-perkataan yang lain, di pinjaman yang akan mendapat laba daripada pinjaman tersebut. Dan di sini Allah gunakan perkataannya bai'un, jual beli, dan kerana begitu yang Allah lakukan dengan orang-orang yang beriman, berjual beli dengan mereka. Baik. Ustaz, Ya saya. that means Hmm. ayat ni kata just bagi je, bukan you are not giving in the form of jual beli. No such thing as Mengharapkan balasan. no returns kan. Betul, yang returns apatah lagi lebih. Tak ada lagi lah kan. Return pun kita tak harapkan, apatah lagi lebih daripada apa yang diberikan. Cuma dia adalah gambaran kepada bila seorang itu keluarkan duit dia adalah satu transaksi. Dan transaksi itu akan lengkap bila adanya satu tangan yang bagi dan satu tangan yang satu lagi akan ambil. So kita keluar dan kita akan dapat sesuatu. Barulah lengkap, namanya jual beli. Dan kita berjual sekarang, dan barangnya nanti kan dia akan sampai kemudian nanti, dan itulah gambaran yang Allah nak berikan tentang infak ini kepada orang-orang yang beriman. La bai'un fihi, tidak ada lagi jual beli fihi, pada hari, pada hi itu balik kepada mana? Pada hari yaum lah, pada hari itu. Kenapa Allah sebutkan tidak ada jual beli pada hari itu? Ustaz, dia bukan padanya tu, bukannya hari itu rasanya lah, pada barang yang kita infak tu tak ada, not in the form of jual beli. Tak. Pada hari itu tu. Itu dia balik pada hari fihi. Oh. La bai'un, tiada jual beli fi pada hi-nya. Nya itu balik pada yang tidak ada jual beli padanya. So kalau ikut terjemahan kita pun kita faham itu pada hari itulah, pada hari itu. Baik, kenapa Allah sebutkan tidak ada jual beli pada hari itu? Sebab dah ada untung semua, tak ada jual beli. Untung je Ustaz masa tu Ustaz. Kan, kalau kita cikgu kita kata kan, bila dah dapat kertas soalan, kan, siapa yang dah buka tengok soalan waktu tu tak boleh lagi buka buku teks. Kenapa disebutkan begitu? Kerana waktu dah tengok soalan, waktu itulah akan membuat rasa nak apa? Nak pergi baca buku teks, nak study balik. Sebelum tengok kertas soalan, kita macam, alah, ada masa lagi ni. Esok alah, ada sejam lagi nak exam. Sekejap lagi lah. Tapi bila dah tengok je kertas exam, waktu tu rasa apa? Nak pergi study. So, hari itu adalah hari yang manusia ketika itu dah nampak dah apa yang Allah dah cerita dalam Quran, dia akan nampak depan mata. Dia dah nampak keadaan mahsyar, dia dah nampak keadaan orang yang berpeluh, orang kelang kabut, dia dah nampak dah apa yang Quran ceritakan. Dan pada hari itu manusia akan apa? Dia akan nak infakkanlah semua apa yang dia ada pada hari itu. Waktu hari macam surah Munafikun tu lah. Okey. Kan? Bila dah jadi huru-hara waktu tu, kan, bumi dah bergoncang, gunung ganang, langit, bintang, waktu tu orang itu semua orang akan nak berinfak ketika itu, sebab dia dah tahu dah apa yang dia ada yang disimpan waktu tu tak lagi guna. Yang kononnya dia kata saya menyimpan ini untuk masa depan. Dan bila sampai jadi kiamat, dia tahu dah tak ada lagi dah masa depan
yang dia nantikan itu, maka hari itu dia akan okey je, minta berapa pun dia akan bagi. Dia tak kisah. Maka hari itu tak ada lagi jual beli padanya. Maka jual beli itu perlu dilakukan sebelum apa? Sebelum kedai tutup lah. Kedai dah tutup, tak adalah nak minta lagi nak beli nak beli apa. Merayu lah dekat depan Lotus tu ke, depan Speedmart tu kan, nak beli tak ada. Tunjuklah berapa banyak duit pun nak beli, tak adanya. Dia tutup je kedai, nak balik tidur. La bai'un fihi wala khullatun. Khullah terjemahannya ialah kawan, teman. Khullah adalah teman yang rapat, atau kita ringkaskan sebagai BFF. Ada gambar love sikit. Okay. Best friend forever. Best friend forever, boyfriend forever. Boleh kat no. Kan, khullah kan, kerana dalam Quran ada beberapa perkataan yang digunakan, dan perkataan al-khullah ini menunjukkan kepada kawan yang sangat rapat kan, yang dah umpama macam kekasih dah, punya rapat kan. Dan inilah yang Allah gunakan dengan Nabi Ibrahim, disebut sebagai apa? Khalil. Khalilullah kan, yang rapat sangat, umpama macam kekasih Allah disebutkan. Belajar bahasa Arab lagi tengok. Cikgu ni. Baik. Wala khullatun. Wala syafa'ah, kita ambil dulu yang ketiga. Wala syafa'ah. Syafa'ah pertolongan ataupun syafaat lah kan. Ada je pertolongan juga yang lain kan, dalam surah Al-Fatihah kita ada nasta'in kan, al-isti'anah. Syafa'ah dia adalah bezanya dia satu pertolongan yang jarang diminta ataupun jarang dapat. Itu perkataan syafa'ah. Kalau isti'anah kan, nasta'in tu dia pertolongan yang kita biasa minta lah. Memang dalam keadaan susah ke apa, kita akan minta tolong. Pertanyaannya al-isti'anah umumnya. Tapi syafa'ah ini adalah satu pertolongan yang waktu tu orang dah tak ada harapan lagi dah, kecuali satu ini sahaja. Kalau al-isti'anah dia adalah bentuk pertolongan dan sumbernya itu banyak. Kan, orang ni tak ada, orang ni ada. Orang ni tak boleh, orang ni boleh. So itu al-isti'anah. Tapi syafa'ah dia lebih khusus daripada al-isti'anah. Dia hanya ada pada orang yang tertentu sahaja, tidak ada pada yang lain. Itu Allah gunakan perkataannya syafa'ah. Dah jadi kita punya perkataan. So pada hari ini tidak ada tiga perkara. Bai'un tak ada, teman tak ada, syafaat pun tak ada. Maka Allah nak beri ingatan tentang hari tersebut, yang mana Allah dah terangkan hari itu adalah hari apa? Ada lagi. Yaum ad-din. Allah perkenalkan dalam surah Al-Fatihah. Hari agama. Yaumiddin. Hari agama. Lagi apa lagi? Yaumul Qiyam. Kata ad-din ini hari agama. Lain daripada itu ada. Saya ada pernah sebutkan sebelum ni juga. Perniagaan lah. Jual beli Ustaz. Bukan. Salah. Ampun, salah. Hari pembalasan. Ustaz. Ni Hari timbang pembalasan. hutang. Cikgu ni sebut hari hutang. Dia dapat betul juga. Kenapa hari hutang? Kerana root word ad-din itu dia sama dengan root word perkataan yang namanya dain. Dain ini maknanya ialah hutang. So dia adalah hari yang akan ditagih segala hutang-hutang. Akan ditagih segala hutang-hutang. Sama ada
hutang kita dengan Allah ataupun hutang Allah dengan kita. Kerana kita ada hutang dengan Allah dan Allah pun nanti akan ada hutang dengan kita. Hutang dengan kita lah kan. Hutang dengan kita. Apa antara hutang Allah dengan kita? Itulah dia nanti di akhirat untuk menyempurnakan semua balasan tanpa dikurangi sedikit pun. Itu hutang Allah. Sebab sekarang ini untuk orang berinfak, dia dah jual kan. Dia akan dapat balik barang tu bila? Akhirat. Nanti ke akhirat. Itu hari Allah, itu kira hutang lah. Hutang Allah pada kita lah. Sebab kita belum dapat lagi. So nanti ke akhirat adalah hari kita akan dibayar segala hutang kita dan hari itu juga kita kena bayar semua hutang kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah ingatkan tentang satu hari ini, yaum. Itu hari yang ditagih segala hutang-hutang yang mana last kali akan diberilah pembalasan berdasarkan kepada apa laporan Keuntungan kita. keuntungan tu. Kan dah keluarlah audit punya report tu, tengok untung ke rugi. So daripada situlah akan keluarnya nanti pembalasan. Maka ingatan adalah tentang hari itu, satu hari itu. Yang tiga perkara ini tidak akan ada. Ceritanya adalah tentang infak. Tapi kaitannya adalah tentang jual beli. Okeylah, boleh nampak. Tapi kaitannya juga tentang kawan-kawan rapat dan juga tentang syafaat. So, apa berkaitan dengan infak? Apa kaitan? Kalau jual beli ni kaitan dengan infak, okeylah, kita boleh nampak lah. Tapi kawan rapat dan juga syafaat, apa kaitannya dengan infak? Amal kebajikan. Kau apa? Al-Quran ke Ustaz? Quran satu. Itu infak apa kaitan dia dengan infak? Kalau kata tak ada jual beli, tak ada kawan rapat, tak ada syafaat. Pada hari tu memang tak ada siapa yang boleh membantu lah walaupun kawan rapat. Pada itu tak ada siapa yang boleh tolong. Semua kan. So umumnya tak ada siapa yang boleh tolong pada hari itu. Okey. Nafsi Nabi Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Masya-Allah. Nafsi, kemudian fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tak bermanfaat syafaat orang-orang yang beroleh syafaat. Okey. Baik. Kenapa kaitan dia? Kaitannya ialah nanti infak ini akan datang dalam bentuk syafaat dan kawan rapat. Kawan rapat ini nanti, apa maksud kawan rapat? Dia sentiasa ada dengan kita, betul tak? Betul, macam Tang mana kawan rapat ini akan datang mula-mula? kawan rapat. Tadilah kita punya tauhid tadi, kita punya akidah dah. Kita selalunya nak ada kawan. Nak jumpa Jiwa kawan rapat kita. Waktu bila? Waktu kita tengah susah, tengah senang. Tengah senang, soalnya lupa kawan. Oh ya Kak Ustaz. Tak adalah. Orang cakap lah. Kita senang susah, kita sentiasa dengan kawan-kawan. Baik. Kita selalunya akan cari kawan dan khususnya kawan yang sangat rapat dengan kita bila kita tengah susah, bila kita tengah takut. Kan? Bila kita tengah risau, bimbang, tengah down, waktu tu kita akan cari kawan. Baik. Kawan rapat sentiasa ada nak tolong, and she ikhlas, tak harap balasan. Masya Allah. Beruntung Cikgu Mulyani dapat kawan yang sebegitu. Saya doakan kita semua akan boleh kawan yang sebegitu, insyaAllah. Amin. Allahumma amin. So, kita akan cari kawan rapat kita bila kita susah, takut dan juga risau. Ini antara situasinya. Dan apakah situasi yang kita akan hadapi? Kita rasa takut dan kita tak ada pilihan lain untuk elak daripada kena hadapi juga situasi itu. Saya yakin setiap daripada kita akan terpaksa melalui situasi itu. Sama ada suka ataupun tidak. Bila kita akan hadapinya, kita akan hadapinya bila kita dimasukkan ke dalam kubur.
Bila orang mula masukkan di dalam kubur, waktu tu ada tak syafaat? Ada. Syafaat ketika itu ada ke? Tak ada lagi. So apa yang akan datang? Antara dalam hadis sebutkan waktu tu siapa yang akan datang waktu kita dalam kubur? Al-Mulk. Nangkir. Al-Mulk akan datang, Quran akan datang sebagai Ada seorang pokok lelaki yang Allah. handsome baju putih. Dia datang duduk kat mana? Ada. Dia datang duduk dekat dengan kita, teman kita. Itulah khullah, kawan rapat, kawan baik kita duduk, teman. Al-Mulk tu Quran tu lah. Dan di sini Allah nak beritahu, Ya, khullah Qurrah itu hati. akan muncul dalam bentuk apa? Infak. Dia akan datang duduk teman kita waktu kita tengah sorang-sorang takut tu. Masuklah dalam kubur tu. Mula-mula masuk dia tetap akan takut. Sewaktu tu dia tak tahu lagi keputusan dia apa. Setiap orang yang masuk dalam tak tahu keputusan dia apa. Sudah masuk dengan yang takut, waktu tu tiba dia datang, ada orang lah teman aku. Sebab kan Nabi sebut orang yang masuk dalam kubur dia akan dengar kan bunyi tapak kaki ahli keluarga dia balik. Ya. Dengar. Waktu tu dia seorang, dia Ustaz. akan takut. So bila dia tengah takut tu datanglah best friend dia, khullah dia datang duduk dekat sebelah dia. Khullah tu pula muka ceria putih, baju putih, bercahaya. Lapang tak kita? Kita pun seronok lah. Kita tanya, tapi kita tanya kau ni siapa? Dia pun perkenalkanlah diri dia. Dan bila dia perkenalkan diri kita rasa leganya lah engkau datang. Pada waktu yang sangat tepat. Maksudnya bacaan Quran tu sedekah jugalah Ustaz. Baik, so Nabi sebutkan Al-Quran dia akan datang. Nanti infak kita akan datang juga. Infak kita akan datang juga. Lain daripada bacaan Quran. Lain daripada bacaan Quran kita, Quran yang kita duk baca tu, dia akan datang. Puasa datang masa tu juga ke Ustaz? Iya. So amal-amal soleh akan mula datang ketika itu dan infak adalah salah satu amal yang awal yang akan datang. Infak Yang dulu ke awal yang akan. Al-Mulk dulu Ustaz? Infak ke Al-Mulk dulu? Waktu kita tengah susah, datanglah yang mana pun kita akan sapu. Ya. Betul tak? Waktu Betul. tengah susah datanglah Tak, apa pun, siapa pun yang nak- datang kita akan nak buat kita akan strategi, nak sapu. fokus yang mana kita nak dulukan. Baik. Nak fokus yang- Al-Mulk ke, nak fokus infak ke, nak fokus puasa sunat banyak-banyak ke? Tu yang kita tanya tu. So, yang awal akan datang adalah Al-Quran dan awalnya adalah Al-Mulk yang akan Datang akan kan datang. Al-Mulk kan. Lepas daripada itu amal yang lain. So sebab itu kita bila bercerita tentang akhirat, kita tak nak bermain dengan chances, dengan peluang, dengan kemungkinan. Kita tak nak main dengan kemungkinan. Kita nak sesuatu yang pasti. Sebab itu kita nak buat satu amal ke banyak amal? Banyak amal. Kenapa nak kena buat banyak amal? Sebab kalau tiba-tiba amal yang ni alamak terkantoi pula ada masalah waktu kita, dengan amal tu lah, ikhlas ke apa-apa ke masalah. So kita tunggu dia, tiba-tiba dia tak datang. Dan kita satu tu je lah yang kita harapkan. Akhirnya tak ada dah. So sebab itu kena sediakan pelbagai. Sediakan al-mulk, sediakan infak, sediakan apa-apa amal yang boleh kita lakukan. Dan ini khusus Allah sebut tentang khullah, salah satu teman rapat iaitu infak. So ini ketika dalam kubur, dan syafaah nanti dia akan datang ketika di mana? Ketika di mahsyar nanti dia akan datang. So, Kita tak dinampakkan dengan ni selama ni, baru hari ni kita discover yang infak pun datang dalam kubur masa tu. Tolong. Kan masa lepas pada mahsyar dia datang tolong. dia akan datang awal. Dia akan datang awal. So ini hari yang Allah nak suruh kita jaga-jaga. Hari yang tak ada lagi jual beli, tak ada lagi khullah, tak ada lagi syafaah. Khususnya di sini Allah nak galakkan untuk apa? Untuk berinfak, kerana itu akan menjadi salah satu khullah dan juga syafaah awal kepada kita semua, insya-Allah. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang yang ingkar, mereka itulah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang engkar untuk apa? Khusus di sini adalah orang-orang yang engkar untuk tidak mahu berinfak, tidak mahu memberi, tidak mahu untuk berkongsi. Kenapa pula kalau dia tak nak bagi, dia jadi orang yang berdosa? Suka tidak lah dia punya, dia tak nak bagi, sudahlah. Kan? Dia tak nak bagi, dah lah. Orang tu pergilah cari sendiri, apa kena mena saya pula yang salah, saya tak bagi, saya pula yang salah. Kan?
Dia Ya. mula dengan amanu tapi ending kafirun yang dikatakannya zalim. Orang amanu ni ada juga yang tak nak infak kan. Hmm. So So amanu ni yang tergolong dalam kafirun ke dia sindir macam tu tu. so di sini Hmm. Allah sebutkan, okey. Kita ada amanu, kita ada anfiku. So amanu di sini, bukan anfiku, kafirun di sini. Okey. So amanu al-kafirun. Okey. Di tengah-tengah ni ada apa? Ada anfiku. So siapa yang buat, dia masuk sini. Siapa yang tak buat, dia akan pergi masuk dekat sini. As simple as that untuk kita nak tengok. Maka infak dia adalah bukti kepada apa? Keimanan. Dan siapa yang susah nak berinfak, Terkufur. kufur. Aduh. Sebab itu dinamakan orang yang zalim, kerana orang yang tidak mahu berinfak, dia adalah orang yang kufur kepada apa? Nikmat Sebagai kufur nikmat. Antara tanda apa? Orang tidak mahu berinfak adalah orang yang sedang dia kufur kepada nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan kufur nikmat Allah sebutkan adalah az-zalimun, adalah satu kesalahan. Kenapa Allah sebutkan begitu? Kerana dia akan membawa kepada kesalahan-kesalahan yang lain yang lebih banyak. Dia bermula dengan tak nak infak je. Selepas pada itu dia akan bawa kepada perkara yang lain. Dia akan bawa kepada mula rasa nak menghimpun, lebih menghimpun, hingga nanti dah tak kisah dah sumbernya, asal aku dapat menghimpun dengan lebih banyak. Dan dia akan tambah lagi satu masalah. Sedang dia menghimpun itu, dia tengok orang lain menghimpun lebih cepat dan lebih banyak daripada dia. Lalu timbul perasaan pula. So, dia bermula dengan satu dan dia akan leads kepada banyak lagi az-zalimun, kepada kesalahan ataupun dosa-dosa yang lain selepas daripada itu. Maka ini tips Allah nak beri pada kita untuk selamat pada hari nanti kita akan ditagih hutang, dan hari itu tak ada jual beli, tak ada kawan rapat, tak ada BFF, dan juga tidak ada syafaat. Dan kalau nak dapatkan ini, kena bersegeralah, sebab benda yang panas dia kena beli cepat, kalau tak dia akan habis kan. So apa yang kita nak infakkan, kena juga infak segera, jangan kita tunggu sampai hari kematian, kerana bila hari kematian itu sampai, sebelum sampai hari kiamat lah. Kiamat lama lagi, tak apalah, saya biar dulu kan. Tapi kita ada kematian yang akan datang sebelum kiamat, dan bila kematian itu sampai, waktu itu kita pun cakaplah kat anak kita, bagi ni kat ni, bagi ni kat ni, bagi infak kat dia ni, maka ketika itu dia tidak lagi diterima, sebab kita berinfak pada waktu yang kita dah tak boleh nak guna dah pun benda itu lagi. Lalu Allah kata, kalau kita berikan pun, memang itulah pun yang Allah telah takdirkan rezeki untuk orang tersebut, dia akan dapat, tapi ganjaran untuk kita dah tak ada. Allah Ta'ala a'lam. Itu sebab kongsikan pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaat yang nak dapat tanya sikit Ustaz, silakan. pasal tagih hutang ni kan. Kita dulu muda-muda ni, baik puasa maupun solat, banyak yang tinggal. Macam mana tu kalau kita pun tak kira sangat, sebab kita masa muda tu mana kita kisah berapa solat kita tinggal, berapa puasa yang kita tinggal kan. Betul. Nak mengganti ni sekarang ni, kita rasanya tak macam tak terbuat. Hukumnya tu puasa tu memanglah kita sah kita kena ganti. Yang solat ni kita kena ganti ke? Sebab ada yang berpendapat kalau you solat sunat tanpa mengganti solat yang tertinggal, tak diterima, betul ke? Jadi nak membayar hutangnya yang tu macam mana Ustaz? Ada ke? Baik. Baik. Beberapa perkara yang kita boleh lihat. Yang pertama, Allah tidak menghukum kepada hamba yang melakukan kesalahan dalam keadaan dia jahil, dalam keadaan dia tidak tahu. Yang kedua, jika kita melakukan itu dalam keadaan saya tahu saya kena solat, tapi saya
tak nak solat kan, sebab apa, saya muda lagi. Maka bagaimana? So para ulama berbeza pendapat tentang perlukah diqada solat itu ataupun tidak, solat fardu. Perlukah diqada ataupun tidak. Maka terbagi kepada dua, ada yang kata perlu diqada, ada yang kata tidak perlu diqada, ia diganti dengan solat-solat sunat yang lain. Maka saya lebih cenderung kepada pendapat ia tidak perlu diganti dan kita menggantinya ataupun cover balik dengan solat sunat dan juga kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin yang boleh kita lakukan. Kerana Allah sebutkan innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan yang dilakukan. Maka kita beristighfar, kita bertaubat atas kesalahan yang dulu dan kita perbanyakkan kebaikan dan kita niatkan itu untuk cover balik. Itu untuk cover balik kesalahan yang dulu kita pernah lakukan. Dan itu adalah juga pendapat kalau antaranya orang suka dengar Ustaz Adi Hidayat, itu juga antara yang disebutkan oleh Ustaz tadi, yang di Hidayat. Wallahu a'lam. Dan itulah yang kita sebutkan sebenarnya kehidupan kita ini bila kita dah makin meningkat usianya. Dulu kita buat semua sebab nak hidup lah, tapi bila dah makin besar ni banyak kesalahan yang kita sedar kita telah lakukan. Maka tujuan hidup kita dah jadi berbeza. Apa yang kita lakukan ke depan dia adalah fokusnya satu adalah sebagai, saya pernah sebutkan tentang perkara ini, sebagai satu projek taubat kita. Apapun yang kita lakukan, kita niatkan itulah projek taubat kita. Sebab kalau kita nak sebut saya buat ni sebab nak dapat pahala yang banyak, memang kita akan boleh dapat lah, memang akan dapat lah. Akan tapi kita pun sedarlah diri kita, banyaknya salah yang kita buat dulu, yang sekarang ni pun kalau nak cover pun tak tahulah boleh cover ke tak, apatah lagi yang dulu-dulu yang banyak yang kita dah lakukan. Maka kita dedikasikanlah baki umur yang Allah berikan pada kita ini semuanya sebagai satu projek taubat kita. So bila kita solat, kita berinfak, kita membantu orang, jadikan semua sebagai, niatkan sebagai ia adalah satu bentuk taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla, kan. Saya berikan contohnya, bukan contoh, rujukannya adalah daripada doa Nabi Sulaiman alaihi salam, kan. Bila dia buat salah tu, dia terleka daripada solat, dia berdoa, kan. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kan, diminta ya Allah, sebelum dia kata, ya Allah ampunkanlah aku dan berikanlah aku kerajaan, kekuasaan, kekayaan yang tidak akan ada orang setanding dengan aku sampai bila-bila, dan ajak orang yang paling kaya, orang yang paling berkuasa, yang tak ada orang sampai hari kiamat dapat tandingi dia, kan. Dan itu adalah perkara yang pelik untuk diminta lah. Kita buat salah patut minta maaf, tapi yang minta maaf, tapi diminta pula lagi tambah kaya, lagi tambah berkuasa. Kenapa? Kerana selepas itu kita tengok Nabi Sulaiman menjadikan itu semua sebagai medium projek taubat dia, medium kepada projek taubat dia. Wallahu ta'ala a'lam. So dia banyak gunakan kepada harta, Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, jazakumullahu khairan. Bersama akan masuk pada malam ini, mudah-mudahan Allah nilai sebagai amal yang soleh. Insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.